Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali dengan Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World. Saya Nur Hasya Naim dan saya pengacara anda pada hari ini. Untuk rancangan kita, which is Sembang Santai Borneo bersama Datuk Dr. Meclarin bin Lakim. Beliau merupakan pengarah Taman-Taman Sabah. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah, sehat. Tadi JMK masuk di Borneo TV, susah kamu jumpa kami di sini? Agak lega, dan bila saya sampai di bangunan ini tiba-tiba muncul nama. Jadi meskipun saya kali pertama sampai di sini, Okey. Nasib nak tersesatlah tadi. So, kami betul-betul di depan-depan semua orang ni kedai kami ni. Iya, lokasi yang strategik. Iya. Borneo TV. Okey, Datuk, sebelum kita mula, kita mau semua orang kenal siapa Datuk ni sebenarnya dan cerita sedikit pasal background Taman-Taman Sabah. Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Meclarin bin Lakim. Saya telah menyertai Taman-Taman Sabah pada bulan Jun 1992, yaitu hampir 33 tahun yang dahulu. Sebelum saya menyertai Taman-Taman Sabah, saya belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia dan dalam bidang zoologi, dan saya bergraduasi pada 1991 dan justru itu menyertai Taman-Taman Sabah pada 1992, dan setelah itu saya juga telah melanjutkan pengajian di UKM dalam bidang kepelbagaian biologi, pengurusan kepelbagaian biologi, dan selanjutnya melanjutkan pelajaran lagi ke peringkat selanjutnya di Universiti Malaysia Sabah dalam bidang ekologi hidupan liar, mengkhusus dalam primatologi. Boleh Datuk cerita sikit pasal Taman-Taman Sabah? Apakah Taman-Taman Sabah untuk orang di luar sana yang tidak tahu? Ya, Taman-Taman Sabah ialah sebuah badan berkanun yang telah ditubuhkan pada tahun 1964. Sejarah penubuhannya bermula dengan usaha-usaha pemeliharaan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan British sebelum pembentukan Malaysia waktu itu, yang mana ada satu ekspedisi saintifik yang telah dijalankan oleh pihak British melalui Royal Society of London pada 1962 hingga 1964 dalam kalangan para penyelidik daripada University Cambridge waktu itu. Dan setelah ekspedisi dan eksplorasi saintifik itu berakhir, mereka telah membuat usul kepada kerajaan negeri Sabah pada waktu itu agar kawasan hutan, yaitu hutan simpan Gunung Kinabalu, dicadang untuk diwartakan sebagai taman pertama di negeri Sabah, selaras dengan di bawah ordinan Taman-Taman Negara 1962 di negeri Sabah pada waktu itu, ataupun di North Borneo. Kemudian kerajaan Sabah waktu itu telah mempersetujui, dan kemudian Taman Kinabalu telah diwartakan sebagai taman di Sabah yang pertama dan dinamakan sebagai Taman Kinabalu pada 16 Januari 1964, yaitu lebih kurang 61 tahun yang lalu. So ini ialah sejarah penubuhan taman, dan bermula pada detik tersebut itulah maka muncullah taman-taman yang menyusul selepas Taman Kinabalu, yaitu kini negeri Sabah memiliki sebanyak 9 buah taman. Yang terakhir ialah Taman Tun Mustafa di utara negeri Sabah, yaitu di daerah Kudat, Kota Marudu dan Pitas, yang telah diwartakan pada 2016 sebagai taman ke-9 di negeri Sabah. Boleh Datuk share sikit pasal journey Datuk sendiri dalam Taman-Taman Sabah ni? Datuk punya role memang dari awal di position yang manakah gitu? Oh ya, terima kasih. Saya merasa bertua apabila saya menyertai Taman-Taman Sabah, sebab semasa pembelajaran saya bergiat dalam bidang alam sekitar, yaitu
flora dan fauna. Dan apabila saya ditugaskan di Taman-Taman Sabah, sudah tentulah yang menjadi satu kerjaya impian, yang mana sejak di bangku sekolah lagi memang kecenderungan saya ialah kepada hasil-hasilan yang sumber-sumber asli, sumber bumi yang ada di negeri Sabah yang indah dan kemudian pelbagai. Jadi semasa di Taman Sabah, pada mulanya saya ditugaskan sebagai pengurus taman di satu taman cadangan waktu itu, yaitu dipanggil Taman Pulau-Pulau Semporna. Kemudian saya juga berkesempatan bertugas di Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan dan juga di Taman Bukit Tawau di daerah Tawau. Pada 1994, Taman-Taman Sabah telah mengorak langkah untuk memperbesarkan organisasinya pada waktu itu, yang mana satu bahagian baru telah ditubuhkan yang dikenali sebagai bagian penyelidikan dan pendidikan Taman-Taman Sabah. Dan saya telah ditawarkan oleh pengarah waktu itu yang berbahagia Datuk Lamri Ali, sekiranya saya berminat menyelidik, dan justru itu saya telah bersetuju dengan tawaran tersebut dan saya telah menyertai bagian penyelidikan dan pendidikan pada bulan April 1994, dan berpangkalan pejabat kami itu ialah di Taman Kinabalu, Kundasang. So sejak itu saya telah mencuburi bidang penyelidikan flora dan fauna di seluruh taman-taman yang ada di negeri Sabah, dan juga mengambil kesempatan untuk mendaftarkan sebagai kajian-kajian yang kami laksanakan itu sebagai bahan-bahan penyelidikan lanjutan ataupun pembelajaran lanjutan di universiti, khususnya Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga di Universiti Malaysia Sabah pada waktu itu. Dan setelah itu saya lebih kurang 15 tahun berada di Kundasang. Pada tahun 2008 saya telah ditugaskan mengetuai bahagian penyelidikan dan pendidikan Taman-Taman Sabah dan berpejabat di Ibu Pejabat Taman-Taman Sabah di Kota Kinabalu. Dan sehinggalah sekarang setelah bertugas di Ibu Pejabat, cabaran-cabarannya menjadi berubah, bukan lagi sekadar di sekeliling hutan, malah dikelilingi oleh perbandaran, bandaraya, suasana yang berlainan. Tapi kami kekal meneruskan usaha-usaha penyelidikan dan pendidikan dari masa ke masa, memandangkan itu ialah satu tugas utama untuk pemeliharaan kawasan taman yang dilindungi di bawah enactment Taman-Taman 1984. Selama perjalanan Datuk di sini, apakah pencapaian yang Datuk paling banggakan yang Datuk mau share kepada orang? Ya, usaha-usaha asas di Taman-Taman Sabah ialah mengenai perlindungan kawasan taman itu dan juga pemeliharaan kawasan supaya dia dapat dikekalkan dalam keadaan semula jadi, keaslian asal rupa ekologi hutan dan juga pulau-pulau di lautan di sekeliling negeri Sabah. Dan sudah tentulah kebanggaan Taman-Taman Sabah ialah bagaimanakah keupayaan organisasi ini untuk dapat mengekalkan dan meningkatkan usaha-usaha pengurusan ataupun pemeliharaan taman supaya dia kekal terpelihara dan supaya dia kekal berkesan dan turut memberikan keuntungan kepada negeri Sabah dan terutamanya kepada rakyat Sabah dari segi penglibatan rakyat keseluruhannya di seluruh negeri Sabah dan kebergantungan sumber sosioekonomi yang boleh diterokai di dalam taman-taman ataupun kawasan-kawasan taman, sama ada di pergunungan, di hutan maupun di pulau-pulau dan perairan di seluruh negeri Sabah yang telah diwartakan sebagai taman di bawah enactment taman. Jadi sekarang ni Datuk punya position, adakah Datuk akan berpindah-pindah walaupun bertetap di Kota Kinabalu, tetapi adakah Datuk akan bergerak semasa untuk mengikuti program yang lain? Iya, ya. Setelah saya mengetuai bagian penyelidikan, pada 2014 saya telah dilantik sebagai timbalan pengarah dan waktu itu saya fokus usaha-usaha ataupun peranan-peranan yang dimainkan berhubung dengan kaedah-kaedah pembangunan taman dan juga pengendalian urusan-urusan di urus setia
lembaga pemegang amanah Taman-Taman Sabah. Kemudian pada tahun 2020 saya telah dilantik sebagai pengarah Taman-Taman Sabah sehingga sekarang, dan peranan itu telah lebih menyeluruh kepada seluruh taman dan juga menyeluruh kepada semua bidang-bidang tugasan-tugasan yang terkandung di dalam sistem pengurusan Taman-Taman Sabah yang ada 6 bahagian, antaranya ialah bagian pengurusan dan operasi, bagian penyelidikan pendidikan, bagian pentadbiran, keuangan, dan pendigitalan serta penyelidikan, dan seumpamanya ada beberapa lagi bagian-bagian lain termasuk pendigitalan, bagian perhubungan antara bangsa yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baik yang kami mampu di organisasi Taman-Taman Sabah. Dan sudah tentulah dengan adanya 9 buah taman, malah ada lebih kurang 24 pintu-pintu masuk yang kami buka kepada para pelawat untuk memasuki curug-curug dan juga pulau-pulau yang terkandung di dalam Taman-Taman Sabah. Sudah tentulah keperluan untuk membuat pergerakan ataupun rondaan dari masa ke masa itu merupakan satu tugasan-tugasan rutin dalam kalangan ketua-ketua bahagian, termasuk saya sendiri selaku peneraju di organisasi ini, untuk memastikan bahwa apa yang kita putuskan untuk tujuan perlindungan dan juga tujuan pemeliharaan serta pembangunan sektor ekopelancongan yang ditugaskan kepada Taman-Taman Sabah melalui Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, dia perlu dipantau dari masa ke masa dan dia bersifat dinamik, termasuk juga berhubung dengan pengawalan, contohnya ketibaan pelancong yang akhir-akhir ini membanjiri negeri Sabah di seluruh daerah-daerah di negeri Sabah yang mengandungi taman-taman yang terpelihara di bawah Taman-Taman Sabah seperti Taman Kinabalu, Taman Tunku Abdul Rahman, Taman Pulau-Pulau Punyo di Sandakan, dan Taman Merintun Sakaran di Simporna, serta Taman Pulau Sipadan juga di Simporna yang menjadi tumpuan utama para pelancong dari dalam dan luar negara yang perlu diurus, dipastikan keselamatan mereka. Dan manakala kami berbuat demikian juga turut memastikan kelestarian alam semula jadi dalam bentuk flora dan fauna yang menjadi tarikan utama kepada pelancong itu mendapat perhatian dan lindungan yang sewajarnya. Manakala kita membuka aset-aset ataupun sumber-sumber bumi yang berbagai dan memiliki keindahan serta keunikan tersendiri ini, dia kekal terpelihara untuk pembangunan yang lestari. Yaitu kita tidak ingin dia musnah pada satu masa, tetapi kita ingin pelihara dia supaya apa yang kita lakukan pada hari ini dapat dipanjangkan, diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dan itu yang terpenting, dan itulah matlamat penubuhan Taman-Taman Sabah. Okey Datuk, kita berehat sebentar. Kita kembali lagi di Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World. Kita kembali di Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World dalam rancangan Sembang Santai Borneo bersama Datuk Dr. Maclarin. Okey, seterusnya kita akan masuk sikit pasal budaya Sabah. Okey, Datuk, saya mau tahu kalau macam mana Taman-Taman Sabah ni dia masukkan budaya-budaya Sabah. Sebab kita tahu di sini kita ada banyak etnik, kita ada banyak budaya. Macam mana budaya-budaya itu ditunjukkan di Taman-Taman Sabah? Ya, terima kasih Asa. Taman-Taman Sabah bernaung di bawah Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, dan sudah tentulah aspek kebudayaan itu ialah salah satu tonggak utama di bawah kementerian ini. Dan Taman-Taman Sabah sendiri, meskipun misi kami sebenarnya ialah memelihara kawasan yang telah diwartakan sebagai taman, tapi segala isi kandungan
kawasan taman tersebut itu sudah tentulah mengandungi aspek-aspek kebudayaan dan juga nilai-nilai adat resam masyarakat ataupun rakyat sama ada di dalam maupun di sekeliling kawasan taman. Dan sudah tentulah aspek kebudayaan ini menjadi satu perkara penting yang perlu terkandung di dalam taman dan dia perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kita ambil contoh apabila Taman-Taman Sabah di bawah Kerajaan Negeri Sabah kita berjaya memasyhurkan Taman Kinabalu itu sebagai satu tapak warisan dunia pada tahun 2000, maka salah satu aspek ataupun aspek-aspek yang dipertimbangkan untuk dia layak sebagai satu tapak warisan dunia ialah 3 perkara besar. Pertama, keindahan landscape pergunungan itu. Keduanya, kekayaan sumber hidupan ataupun flora dan fauna yang terkandung di dalam kawasan pergunungan. Dan yang ketiganya ialah aspek kebudayaan masyarakat pergunungan yang terkandung, yang terpancar di dalam sistem pergunungan Gunung Kinabalu itu sendiri yang dirangkum ke dalam sistem pemeliharaan Taman-Taman Sabah. Oleh yang demikian, sekiranya terdapat 3 aspek di dalam tapak warisan dunia Kinabalu, maka salah satu daripada 3 aspek terbesar yang terkandung di situ ialah nilai-nilai budaya masyarakat pergunungan yang telah dipelihara di dalam sistem pergunungan ini. Malah sejak 10 tahun yang dahulu kami telah meraihkan pada setiap tahun supaya pergunungan ini dipulangkan semula kepada masyarakat pergunungan dalam hari yang kami panggil sebagai hari community, yang mana community itu menikmati sendiri keaslian gunung itu dan dipulangkan kepada mereka untuk sebagai sebagian daripada strategi pemeliharaan bersama masyarakat dan nilai-nilai budaya yang tersirat di dalam sistem pendakian gunung. Malah nilai-nilai adat resam itu pun dirangkum ke dalam sistem pengurusan taman di dalam apa yang kami panggil sebagai panduan-panduan ataupun garis panduan pendakian yang menyelitkan aspek-aspek nilai-nilai budaya tempatan ke dalam sistem pendakian ataupun pelancongan pendakian gunung itu. Kemudian kita pelihara keaslian gunung, selain daripada keaslian fisikalnya, nilai-nilai budayanya itu turut dikekalkan. Dan di dalam pengurusan Taman-Taman Sabah, selaku taman yang pertama di Sabah, sudah tentulah kami menjadikan ini sebagai model untuk pengurusan dan pembangunan pelancongan di taman-taman lain yang menyusul seperti di Taman Tunku Abdul Rahman, dan yang selanjutnya sekarang di Taman Merintun Sakaran, dan selanjutnya yang terakhir ialah di Taman Tun Mustafa itu sendiri. Jadi Datuk, kalau contohlah saya mau join untuk menyumbang untuk Taman-Taman Sabah ni, saya mau tolong dari segi pembersihan kah ataupun dari segi pengurusan taman kah, adakah ruang untuk community seperti saya untuk join untuk memeriahkan lagi? Iya, Taman-Taman Sabah ialah sebuah agensi yang telah lama wujud, 61 tahun pada tahun ini, dan kita telah banyak pengalaman-pengalaman mengurus bersama. Ada juga serba sedikit kesilapan-kesilapan ataupun kekurangan-kekurangan yang justru itu ditambah baik dari masa ke masa. Dan sepanjang perjalanan kami dalam tempo yang telah melepasi 60 tahun, sudah tentulah perkara yang kami hargai ialah bagaimanakah penglibatan rakyat dalam pengurusan taman, dan rakyat di peringkat lokal di mana lokaliti taman itu berada, malah rakyat jelata secara keseluruhannya di seluruh negeri Sabah. Jadi kami sentiasa melakukan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan sumbangan-sumbangan yang wajar untuk ke arah pemeliharaan taman. Kami sentiasa terbuka bekerja sama dengan persatuan-persatuan, dengan pihak-pihak badan bukan kerajaan, dengan pihak-pihak kerajaan terutamanya yang kami panggil G2G pun diberi penekanan yang penting. Sebab taman yang dipelihara ini dia perlu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dan sudah tentulah kami memiliki aspirasi bahwa tanggung jawab untuk melindungi dan memelihara kawasan-kawasan taman tidak seharusnya terletak di bahu Taman-Taman Sabah sahaja, tetapi turut didukung bersama pihak-pihak berkepentingan yang lebih luas, termasuk
community kampung, community di perbandaran, pihak-pihak akademik, pihak-pihak saintis, pihak-pihak pemelihara adat, dan seumpamanya. Jadi teman-teman Sabah sentiasa terbuka untuk bekerja sama, dan kami bergembira mendapat bantuan-bantuan daripada berbagai pihak-pihak yang ingin menyumbangkan tenaga ke arah pemeliharaan kawasan taman yang dilindungi sepenuhnya di bawah Enactment Taman-Taman 1984. Jadi kalau ada yang mau ikut tu, kita boleh pergi laman web kah ataupun kita perlu pergi ke Taman-Taman Sabah sendiri untuk register diri? Iya, biasanya oleh karena kami pun menggunakan sistem pendigitalan dalam pengurusan dengan laman Sesawang, kami yang agak populer juga sebab kami seringkali memenangi. Ada juga Instagram account lagi kan? Ya, kami perkasakan aspek-aspek ini pemasaran taman, perkongsian informasi yang sangat penting itu, dan kami terbuka kepada sor-sor daripada pihak-pihak rakyat keseluruhannya, dan sekiranya ada kumpulan-kumpulan ataupun persatuan-persatuan yang ingin kerjasama dengan teman-teman Sabah, sebenarnya kami alu-alukan selalunya mereka akan menulis surat permohonan kepada pengurusan taman, dan kami akan memberi bantuan-bantuan yang wajar menggunakan peruntukan-peruntukan tahunan yang tersedia yang boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan bersama, sebab bantuan ataupun penglibatan rakyat jelata di dalam pengurusan taman ialah satu bentuk kesadaran awam yang efektif, yang begitu berkesan sekali. Sebab di penghujungnya apabila rakyat menyadari ataupun memahami aspek-aspek yang terdapat di dalam taman, mereka mulai jatuh cinta dengan taman itu sendiri, dengan sumber-sumber asli yang terdapat di dalamnya, dan mereka mula bersepakat untuk menyukai Taman-Taman Sabah. Oleh yang demikian, kita menjadi satu kumpulan pemegang taru yang bersama-sama memiliki aspirasi dan tekad untuk melindungi dan memelihara keunggulan nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai alam semula jadi yang indah yang terkandung di dalam taman ini. Tadi Dato' ada mention pasal community, macam mana community boleh tolong. Tapi dari segi khususnya community yang tinggal berdekatan dengan Taman-Taman Sabah, apakah harapan yang Dato' ada terhadap community ini? Ya, pada mulanya Taman-Taman Sabah, apabila kami mewartakan sesuatu kawasan taman seperti Taman Kinabalu, Taman Tunku Abdul Rahman, dan Taman Pulau-Pulau Punyo, kami panggil ini sebagai taman-taman tradisional yang tidak mengandungi komuniti manusia di dalam taman itu, yaitu dia tidak dihuni oleh masyarakat ataupun rakyat Sabah. Tapi sejak akhir-akhir ini dan selaras dengan gerakan pemeliharaan kawasan terlindung di seluruh dunia di peringkat global, pada tahun 2004 Taman-Taman Sabah telah mempersetujui konsep bahwa sebuah taman tidak semestinya tidak diduduki oleh manusia di dalamnya. Maka pada tahun 2004 Taman Merintun sekarang telah diwartakan dan dia mengandungi manusia di dalamnya, ada kelompok manusia di dalamnya. Manakala pada tahun 2016 Taman Tun Mustafa telah diwartakan dengan mengekalkan manusia tinggal di dalam pulau-pulau yang besar, yang kecil, yang terdapat di dalam Taman Tun Mustafa itu sendiri. Oleh yang demikian, konsep ini kami panggil sebagai sebuah pendekatan taman yang modern. Manakala taman yang tradisi ialah dia tiada manusia di dalam taman, tapi biasanya manusia akan mengkelilingi kawasan taman, dan ada kalanya ini menjadi isu yang negatif. Ada juga yang akhir-akhir ini kami bekerja sama dengan pihak-pihak berkepentingan termasuk masyarakat di sekeliling taman maupun yang di dalam taman, maka kita memiliki kesadaran yang sama bahwa keindahan alam yang kita duduki itu sebenarnya aset besar untuk pembangunan sosioekonomi negeri Sabah secara umumnya, dan khususnya pembangunan Taman-Taman Sabah itu sendiri, dan bagaimana kita menggunakan aset-aset ini sebagai satu alat ataupun satu modal untuk pembangunan masyarakat secara keseluruhannya. Dan dengan kepahaman yang serupa itu, sudah tentu di dalam sistem pengurusan Taman-Taman Sabah terdapat peluang-peluang yang begitu besar untuk kita boleh membangunkan
modal insan dan juga rakyat secara umumnya yang mendapat faedah-faedah yang sewajarnya manakala kita mengekalkan dan memelihara kawasan-kawasan yang indah yang terkandung di dalam kawasan taman seperti Gunung Kinabalu, seperti Punyo di Pulau Punyo dan juga terumbu karang di Pulau Sipadan umpamanya. Oke, kita berehat sebentar dan kita kembali lagi bersama Borneo TV Sabah in the Eyes of the World. Kembali bersama Borneo TV Sabah in the Eyes of the World dalam rancangan Sembang Santai Borneo. Okey, kita akan meneruskan program kita dengan soalan yang seterusnya, iaitu sekarang kita mau tahu di taman-taman Sabah adakah sebarang program ataupun pendidikan untuk share kepada budak-budak sekolah yang ada sebelum ni ataupun yang akan datang. Terima kasih Yasha. Ya, di Taman-Taman Sabah kami memiliki bahagian penyelidikan dan pendidikan dan telah ditubuhkan sejak 1994 yang lalu dan sudah tentulah dia telah menjadi satu bagian yang matang dan kami memiliki berbagai-bagai program dan sudah tentulah dia melibatkan masyarakat umum sebab apabila kita berkata mengenai pendidikan dia hendaklah melibatkan masyarakat secara umum termasuk kanak-kanak sekolah dan di Taman-Taman Sabah kami bekerja sama rapat, kami memiliki persepahaman dengan pihak Jabatan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana banyak pelajar-pelajar sekolah yang dilibatkan dalam program-program kesedaran awam yang dijalankan di bawah pengurusan Taman-Taman Sabah. Dan termasuk juga yang akhir-akhir ini kami memiliki program yang dipanggil sebagai Renja Muda Taman yang terdiri daripada keanggotaan ahlinya, terdiri daripada pelajar-pelajar sekolah yang ada di sekeliling taman. Dan kemudian kami perluaskan juga penglibatan kempen kesedaran alam sekitar ini secara maya melalui pendigitalan, secara Zoom termasuk semasa tahun 2000 sehingga 2002 yang mana kita berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Maka pada hari ini keahlian Renja Muda Taman ini telah melepasi 15.000 orang dan sudah tentu dia sangat berpengaruh selain daripada kempen secara fizikal seperti sekolah angkat di sana sini di setiap taman kita memiliki sekolah-sekolah angkat yaitu sekolah-sekolah yang berhampiran dengan kawasan taman. Kita juga melibatkan pelajar secara umum di seluruh negara Malaysia. Sekiranya acara-acara itu dijalankan secara maya melalui digitalan ataupun acara-acara atas talian online. Dan baru-baru ini di daerah Kudat kami telah berkesempatan mengadakan sesi pendidikan alam sekitar pemeliharaan hutan bakau di daerah Kudat bersama salah satu sekolah di situ. Dan saya hadir sendiri dan saya dapati dia sesuatu yang sangat berkesan kepada pelajar-pelajar sekolah yang terbabit dalam program-program seumpama itu. Dan pada hari ini pun Taman-Taman Sabah mengadakan satu seminar saintifik Taman-Taman Sabah 2025 yang mana dia menghimpunkan para penyelidik dalaman staf Taman-Taman Sabah sendiri mengkongsikan hasil-hasil penyelidikan yang mereka telah laksanakan sepanjang beberapa tahun yang lalu dan kemudian kita ingin dokumentasikan dia sebagai satu aset ataupun data bagi menambah baik sistem pengurusan taman dan demikian juga sebagai satu alat untuk kita mencipta modul-modul pendidikan alam semula jadi yang boleh dijadikan alat ataupun modal untuk tujuan pendidikan
alam sekitar maupun alam semula jadi yang membabitkan pelajar-pelajar sekolah, yaitu generasi muda. Dan ini penting karena kita ingin mencipta generasi muda pewaris negeri Sabah pada masa akan datang yang celik dengan aspek-aspek perlindungan dan pemeliharaan khazanah alam semula jadi kita yang indah, selain daripada aspek-aspek budaya yang turut dirangkum ke dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan itu. Terima kasih Datuk. Macam yang Datuk tahu, kami adalah platform media yang sangat baru, yang baru dirasmikan. Macam mana kami boleh bantu taman-taman Sabah ni untuk share maklumat and share informasi pasal pemeliharaan taman-taman Sabah? Macam mana tu? Macam mana kami boleh tolong? Ya, Sabah Borneo TV sebagai satu pihak media yang berpengaruh, meskipun masih baru, tapi kita nampak potensinya begitu besar. So di taman-taman Sabah kami bersyukur dengan kehadiran Borneo TV, kami nampak begitu besar potensi harapan untuk kita menyebarluaskan aspek-aspek kesadaran awam betapa pentingnya kita memahami ataupun bersyukur kepada diri sendiri yang bahwa kita ialah rakyat Sabah, berada di negeri Sabah yang sungguh istimewa ini sebab kekayaan biodiversity, kepelbagaian biologinya, keindahan landscape, kepelbagaian budaya yang terdapat di sini. Kita bersyukur berada di sini. Jadi di Taman-Taman Sabah kami akan sentiasa mengalu-alukan pihak Borneo TV untuk membuat liputan dan juga penyebaran yang luas di aspek media massa. Apabila kami mengadakan acara-acara tahunan yang terkandung di dalam senarai kalender peristiwa tahunan Taman-Taman Sabah, ya, salah satunya saya telah sebutkan tadi, kami mengadakan seminar saintifik pada 31 Julai yang dahulu. Kami meraihkan hari sambutan Renja Taman Sedunia di Taman Pulau Tiga di Pulau Punyo. Dan sudah tentulah sekiranya Borneo TV membuat liputan itu, maka sebaran itu akan menjadi begitu meluas sekali di seluruh negeri Sabah maupun di seluruh negara Malaysia yang membuat siaran itu. Oleh yang demikian, kehadiran Borneo TV bagi Taman-Taman Sabah ialah sebuah manfaat besar, dia sebuah rezeki yang boleh juga dipanggil bulan jatuh karibah Taman-Taman Sabah yang kita akan dukung bersama. Terima kasih. InsyaAllah Datuk, kita akan tolong sehabis yang baik dan kita juga amat mengalu-alukan kolaborasi bersama Taman-Taman Sabah untuk masa akan datang. Okey Datuk, nampaknya kita mau habis sudah. Jadi kita mau tahu kalau Datuk ada pesanan yang terakhir kepada penonton-penonton dari segi tips-tips cara pemeliharaan ataupun ada apa-apakah yang Datuk mau pesan? Iya, terima kasih. Ya, di negeri Sabah kita bersyukur kita berada di satu tempat yang sungguh indah dan kita mengakui bahwa ini ialah keistimewaan yang ada pada kita di negeri Sabah. Oleh yang demikian kita kenali aspek-aspek keindahan dan juga aspek-aspek budaya ini. Dengan demikian kita memiliki iltizam untuk mengekalkan dan memeliharanya bersama-sama dengan kami di Taman-Taman Sabah. Dengan demikian kita dapat bersama-sama untuk terus mengekalkannya dan terus mencari jalan bagaimanakah aspek-aspek ini, aset-aset alam semula jadi ini boleh dijadikan modal untuk pembangunan sosioekonomi sama ada di dalam taman maupun di sekitar ataupun di sekeliling kawasan-kawasan taman, terutamanya dalam aspek pembangunan pelancongan alam semula jadi ataupun nature tourism yang sedang diusahakan oleh Kerajaan Negeri Sabah secara keseluruhannya. Penglibatan masyarakat secara menyeluruh adalah sesuatu yang begitu penting sekali untuk pembangunan negeri ini secara keseluruhannya. Sebelum kita akhir, Datuk mau share pasal apakah upcoming project yang Sabah Park tengah buat sekarang ni ataupun promote pasal social media Sabah Park ataupun Taman-Taman Sabah? Ya, di Taman-Taman Sabah kita
telah memiliki apa yang dipanggil tapak-tapak UNESCO 3 serangkai ataupun Triple Crown UNESCO, yaitu Taman Kinabalu sebagai tapak warisan dunia, kemudian Reserve Biosfera Banjaran Kroka di Banjaran Kroka, dan juga Kinabalu UNESCO Global Geopark, yaitu 3 tapak-tapak UNESCO yang begitu unggul. Dan Negeri Sabah ialah tapak ataupun tempat yang ketiga di dunia selepas Pulau Jeju di Korea Selatan dan juga daerah Xinongja di negara Cina, kemudian Sabah di Malaysia yang memiliki tapak-tapak 3 serangkai ini ataupun Triple Crown UNESCO ini. Dan kemudian di Taman-Taman Sabah kami bercadang untuk mengadakan satu sambutan ulang tahun ke-11 tahun untuk Reserve Biosfera Banjaran Kroka di daerah Membakut, dan ini sedang dalam perancangan. Insya Allah sekiranya menjadi kenyataan, kita akan raikan di daerah Membakut. Dan acara-acara terdahulu kami telah lakukan untuk turut memperingati tapak warisan dunia yang akan memasuki tahun ke-25 ataupun Jubli Perak Tapak Warisan Dunia Gunung Kinabalu pada penghujung tahun ini. Dan pada tahun lepas kita meraihkan juga tapak Kinabalu UNESCO Global Geopark. So ini yang kami sedang usahakan, dan ini potensi yang mana Taman-Taman Sabah boleh bekerja sama rapat dengan Borneo TV. InsyaAllah. Okey, nampaknya kita sudah ke akhir segmen. Jadi pertama sekali saya ingin berterima kasih dari pihak Borneo TV kerana sudi untuk datang ke sini dan berkongsi tentang pengalaman Datuk sepanjang menjaga Taman-Taman Sabah, dan juga kami amat berharap akan ada kolaborasi di masa akan datang. Dan semoga terus maju jaya. Itu sahaja dari Borneo TV, Sabah in the Eyes of the World. Saya Hasha Naim, jumpa lagi.